Kalau ikutkan kajian sebenarnya anak-anak autism ni memang mereka ni berada dalam spektrum mereka tersendiri, dan ikut kajian juga mereka ini memang benar-benar kreatif. Lebih-lebih lagi kalau beri mereka task ni, tugasan kalau untuk kreatifkan diri. Contohnya macam buat produk seni dan sebagainya. Tapi kita nak memfokuskan anak autism ini, mereka ini bukan sahaja belajar dekat sana, tapi mereka ni belajar berkenaan dengan berkebun ni. Ini satu yang istimewa. Jadi kita nak bersama dengan Puan Zuairiah Makno, Penasihat Persatuan Kebahasaan Autism Malaysia ataupun NASOM Cawangan Kuantan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Puan, sekarang ni pun saya dapat saksikan di belakang tu pun ada anak-anak istimewa yang sedang berkebun dekat sana kan. Jadi sebagai permulaannya mungkin Puan boleh kongsikan ada berapa orang anak-anak istimewa dekat sana dan peringkat umur mereka ni berapa Puan? Di NASOM Kuantan ada 54 budak yang datang tiap-tiap hari dan dalam lebih kurang 70 yang datang seminggu sekali. Yang 70 tu bukan hanya daripada Kuantan tetapi daripada Segamat, Bentong, Cerantut, Rauk. Dan kita mempunyai dua cawangan sebenarnya. Satu untuk budak-budak yang umur antara 4 hingga 7 dan di bangunan ni, di sekolah ini dari umur 7 hingga 19 tahun. 7 hingga 11 tahun. Jadi meratalah mereka ni datang dekat NASOM tu. Ini dia, anda dapat saksikan anak-anak istimewa ni sedang berkebun. Nak tahu juga kan bagaimana agaknya boleh tercetus idea ni nak memberikan satu aktiviti untuk anak-anak istimewa ni ataupun anak-anak autism ni Puan? Tercetus ideanya ini sebab selalunya kita nak memperkembangkan program yang di dalam bilik darjah. Di dalam kelas dia orang belajar program untuk meningkatkan keupayaan motor kasar, motor halus, tetapi ia di dalam kelas. So kita di sini nak mengaplikasikan apa yang dibelajar di dalam kelas ke luar supaya bila mereka meningkat umur, ilmu yang ada tu dapat dimanfaatkan oleh diri mereka sendiri. Sebab kita percaya sebagai guru, sebagai ibu bapa, sebagai terapis, kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu tujuannya. Tetapi budak autism tak tahu. Jadi minat dia akan dan motivasi untuk belajar tu kurang. Tetapi bila kita mula mengaplikasi dia, memberi mereka peluang untuk mengaplikasikan apa yang dibelajar di dalam kelas keluar, mereka akan lebih teruja, mereka akan lebih berminat untuk belajar. Jadi penerimaan itu akan lebih cepat dan perkembangan mereka akan lebih ketara. Sebab itu tujuan kami untuk melakukan yang lebih daripada apa yang dilakukan di luar sana lah. Ya, betul lah. Kadang-kadang kalau kita ni berada terlalu lama dekat dalam kelas pun kadang-kadang kita ni bosan juga kan Puan. Jadi kita juga harus melakukan aktiviti luar sebegini rupa. Tapi saya nak tahulah mengikut kajian juga yang anak-anak istimewa ataupun anak-anak autism ni, mereka ni memang kreatif, mereka ni memang berada dalam dunia mereka. Nak tahu juga kali pertama Puan memberikan task ataupun kerja kepada mereka ini, aktiviti luar itu, bagaimana penerimaan mereka ni? Adakah mereka ni rasa macam teruja ataupun mereka ni macam benda yang baru untuk kehidupan mereka ni? Bagaimana penerimaan mereka ni Puan? Kita mula daripada awal sebenarnya program ni, yang kita mula menanam ni, idea ni dah lama. Tetapi terus terang kita gagal banyak kali. Dalam 2-3 kali kita gagal. Sebab kita sendiri, guru sendiri tak mendalami ilmu pertanian. Jadi bila kita dah belajar, cikgu-cikgu di sini dihantar latihan, kita biarkan budak bermain dengan tanah. Kita tak tanam pokok terus. Kita biar bermain tanah, bermain pasir, lepas tu campur tanah dengan air. Lepas itu kita bagi tiap-tiap budak satu pasu untuk bermain dan mereka menanam, dan tiap-tiap pasu ada nama. Jadi mereka menjaga pokok tu sebagai macam kita jaga kucing atau ini sebagai binatang peliharaan. Itu tugas mereka. Jadi bila mereka nampak pokok tu mula menaik,
diorang nampak daun, diorang nampak bunga. Itu menjadi makna pada diorang. Diorang tahu tujuannya. So bila daripada pokok kecil, pasu kecil ke pasu besar, dan sekarang kita ada kebun. Kan kita ada. Ya, tapi Nasom Kuantan amat kami bersyukur sebab ada orang untuk membantu kami. Masa kita mula tu, kita gagal. Tapi dari kegagalan tu kami belajar. Belajar, dan bila kami belajar dan kami yakin, kami pergi cari orang, ada pengusaha urban farming. Dan kami urban farming, seorang pengusaha urban farming yang kota pertanian dalam bandar. So bila kita jumpa diorang, kita berbincang macam mana nak tolong. Jadi diorang datang untuk melihat tempat ini, keupayaan budak-budak, dan kita buat kami buat satu rancangan jangka panjang. Dan dengan rancangan tu pihak Nasom Kuantan pergi berjumpa dengan corporate, adalah kita punya sponsor, dan cuba meyakinkan mereka. Alhamdulillah mereka terima sebab kita ada backing sekarang. So walaupun kita ada backing profesional, bukan main-main. So cikgu kena belajar hal tanah, cikgu kena belajar pasal organic farming. So bila sponsor tu dia yakin dan nampak komitmen kita, alhamdulillah. Selama ni kita berjayalah meyakinkan pihak sponsor untuk terus membantu kami. Tetapi sebenarnya program ni dia dah kata dalam bahasa Inggeris self-sustaining. Kita mampu melakukan yang dengan sendirilah. Kadang-kadang telefon untuk minta nasihat, itu je. Betul. Jadi lepas ni kalau anda yang berkunjung ke Nasom lepas ni, lihatlah landscape tanaman kat sana dah cantik lah sekarang ni kan. Dan kita pun ada ikan. Kita ada pelihara ikan. Kita ada bermacam-macam jenis pertanian. Kita ada hidroponik, ada aquaponik, dan aquaponik yang guna ikan, baja ikan dan air daripada kolam ikan. Jadi kosnya menjimatkan. Betul. Dan saya percaya bukan saja aktiviti berkebun, malahan aktiviti seperti membuat kuih, buat biskut, semuanya lah nanti kan. Mereka semua libatkan ada. Sana. Puan, untuk mengakhiri perbualan kita pada hari ini, apakah mungkin harapan daripada pihak Puan sendiri untuk melihat anak-anak autism ni berjaya di masa depan? Dan andailah kata ada di antara penonton Malaysia hari ini yang memiliki anak istimewa ini, apa nasihat yang mungkin Puan boleh kongsikan? Okey, harapan kami di Nasom Kuantan, kami hanya memberi peluang untuk anak-anak ini. Jadi kami harap bila ibu bapa akan mengambil peluang dan memberi lebih kepercayaan kepada anak-anak mereka dan melakukan pertanian ini di rumah, boleh, tak payah kawasan besar. Dan pihak kami dapat membantu mereka di rumah dan dapat menjana income sendiri. Sekarang pun bila kami jual benda-benda ni semua, duitnya pergi balik pada budak-budak. Kami kembalikan duit itu sebagai upah untuk mereka. Dan kalau di sekolah budak-budak ni mampu buat, mereka mampu juga buat di rumah. Hanya beri peluang, beri kepercayaan, beri keyakinan kepada mereka. Dan pada ibu bapa yang di luar sana, pada saya ibu bapa kena menerima dan keupayaan keadaan anak tu. Dan ibu bapa sendiri yang kena mengubah sikap mereka. Dan tahu, dan yang patut berubah adalah ibu bapa sendiri. Bila mereka berubah, mereka dapat membuat lebih baik untuk anak. Kita selalu cakap masyarakat patut menerima keadaan anak kita. Tapi pada saya, kita adalah masyarakat. Kita kena terima dulu. Lepas itu masyarakat akan terima. So Nasom di sini kita memulakan sesuatu lebih untuk memberi harapan dan keyakinan pada ibu bapa. Bila ibu bapa ada harapan, ibu bapa ada keyakinan, dan mereka akan lebih memberi kerjasama. Dan alhamdulillah di Nasom Kuantan, ibu bapa
amat memberi kerjasama sebab banyaknya pokok-pokok mereka yang bagikan untuk anak mereka bertanam. So kita sekarang ada banyak pokok. Ya, betul. Ya, mungkin dimulakan dengan sebenarnya untuk terapi untuk anak-anak ni, tapi siapa sangka ianya boleh menjadi salah satu daripada cabang pendapatan untuk mereka dan kembali juga untuk anak-anak istimewa ini. Baik, terima kasih Puan di atas masa yang diberikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih menjemput Nason Kuantan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dah. Alhamdulillah kita telah pun bersama dengan Puan Zuhairiah Makno, Penasihat Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia Nasom Cawangan Kuantan.